Pada abad yang ke-18 dan 19, ahli sains telah menjumpai banyak unsur di bumi ini. Jadi dia telah susunkan unsur-unsur yang dijumpai ke dalam satu jadual. Sebenarnya ramai saintis yang ni hasil daripada beberapa saintis, jadi dia hasilkan satu jadual berkala macam ni. Jadi unsur yang dijumpai disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik. Nombor proton ni bermula pada hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, karbon. Jadi kita tengok karbon nombor 6, nombor 7 nitrogen, 8 oksigen, 9 fluorine, 10 neon. 11 natrium, magnesium. Dekat sini kosong nombor 13 aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon. Jadi huruf besar ini mewakili unsur, simbol bagi unsur. Nombor pertama dia huruf pertama mesti huruf besar diikuti dengan huruf kecil. Kalau ada tambahan lagi macam lithium, Li nya huruf kecil. Be, beryllium. Jadi unsur yang ditemui sehingga tahun 2016 lebih kurang 118 unsur ditemui di dunia, dan sekarang pun masih ada unsur yang dijumpai. Daripada nombor ini, kalau kamu perasan 7 hingga 71 dekat sini didapati color ni, kita panggil color, kedudukan unsur secara menegak dia dipanggil color. Dia panjang, jadi terlalu panjang, jadi sambungannya adalah di bawah. Jadi 57 hingga 71 tu berada di bawah. Siri actinida pun berada di bawah. Jadi maksudnya dia sambungan daripada siri yang atas ni, color atas. Daripada unsur jadual berkala didapati kamu kena tahu kedudukan logam dan bukan logam, dan juga separuh logam. Logam, unsur yang berwarna kuning ini adalah logam. Jadi unsur yang berwarna orange atau brown, hampir kepada brown ni adalah separuh logam. Maksudnya unsur tu boleh bersifat logam, boleh bersifat separuh logam. Maksudnya kalau logam tu boleh mengkondaksikan elektrik, dia juga boleh bertindak sebagai konduktor, tidak boleh mengkondaksikan elektrik pada masa yang sama. Jadi penemuan silikon dan germanium ni, ini yang menyebabkan berlakunya ledakan teknologi handphone, teknologi elektronik, sebab chip yang digunakan tu unsur yang ringan, tak menggunakan logam yang lebih berat, sebab gypsumnya ringan. Nombor protonnya 6. Huruf itu adalah simbol dia. Kemudian ni nama dia, nama penuh dia carbon. Kemudian jisim atom relatif adalah jisim berat unsur itu dibandingkan dengan unsur karbon. Secara detail kamu akan belajar masa tingkatan 4 dalam subjek kimia. Untuk peringkat tingkatan 1, kamu hanya perlu tahu unsur logam dan bukan logam, kedudukannya di dalam jadual berkala. Kumpulan. Kalau jadual berkala, kalau ikut terus menegak ini, bermula daripada kumpulan 1. Kumpulan 1 bermula daripada lithium. Kita ambil kira logam, sebab hidrogen bukan logam, jadi dia bukan kumpulan 1. Kumpulan 1 lithium, natrium, kalium, rubidium, silisium. Logam ni sangat reaktif, jadi kita tak jumpa di persekitaran kita tak jumpa logam ni. 2 beryllium, magnesium. Calcium ni juga agak reaktif juga. Kumpulan 2. Kumpulan 3 hingga 12, ini dipanggil logam unsur peralihan. Dia logam, kumpulan unsur peralihan. 13, aluminium. Ini kita jumpa di sekarang kita aluminium,
Karbon tu arang karbon. Okey, 14, 15 nitrogen, fosforus. Okey, ni dalam bentuk gas. Okey, bukan logam biasanya dalam bentuk gas pada suhu bilik. Oksigen, sulfur, fluorin, klorin, bromin, iodin. Okey, yang ini pun tidak okey, ini merupakan gas yang beracun, kumpulan yang beracun. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini unsur gas adi yang paling stabil sekali. Kalau unsur ni zarah-zarahnya, okey, semua bahan daripada zarah-zarah, jadi semua zarah-zarahnya, semua jirim daripada zarah-zarah. Jadi zarah-zarah yang membentuk unsur, zarah ni jenis yang sama. Unsur adalah bahan yang paling ringkas. Unsur tidak boleh diurai secara kimia kepada bahan yang lebih ringkas lagi. Hanya satu jenis zarah saja dalam unsur. Contohnya dalam gas oksigen. Okey, dalam gas oksigen yang dalam tangki ni, maksudnya ada 2 atom oksigen bergabung. Okey, unsurnya oksigen saja, tidak ada gas lain. Manakala zinc, kalau baldi zinc, okey, hanyalah zinc saja dia punya atom-atom yang membentuk baldi zinc itu. Jadi kita panggil unsur sebab zarahnya hanya satu jenis saja. Bahannya satu jenis saja, atom-atom yang membentuk zinc ini. Dalam gas hidrogen juga hanya ada atom-atom hidrogen sahaja. Okey, paku besi juga dalam paku besi ni daripada atom-atom besi sahaja. Okey, manakala dalam karbon, mata pensel kamu warna hitam ni terdiri daripada atom-atom karbon sahaja. Jadi semua benda ini merupakan unsur sebab zarah dia sama jenis. Apakah sebatian? Okey, sebatian pula 2 atau lebih unsur bergabung secara kimia. Okey, contoh sebatian adalah aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula. Okey, gula merupakan gabungan karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi atom yang bergabung adalah karbon, hidrogen, oksigen, jadi dia merupakan unsur. Air merupakan gabungan hidrogen dan oksigen. Jadi air tu H2O hidrogen dan oksigen. Garam, biasa kita guna garam natrium klorida. Jadi dia merupakan sebatian sebab zarahnya daripada gabungan unsur-unsur. Dan sebatian ni sukar untuk dipisahkan secara fizikal, tetapi hanya boleh menggunakan elektrolisis saja untuk pisahkan sebatian. Kalau dalam unsur kita boleh pisahkan unsur-unsur tersebut dengan mudah, tapi bagi sebatian dia agak sukar, tak boleh dipisah secara fizikal, tetapi kita boleh pisahkan menggunakan kaedah elektrolisis. Okey, nanti akan